Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak tengok subjek ulum syariah iaitu akidah. Okay, akidah tahun 3. Baik. Okay, kita nak tengok pelajaran kita iaitu tentang nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Kan? Sebab dalam Islam ni, sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab-kitab lain. Okay? Ada kitab-kitab lain yang turun sebelum Al-Quran. Tapi kitab-kitab lain tu yang turun sebelum Al-Quran tu daripada siapa? Okey, daripada Allah juga. Tapi cuma dia tak turun kepada Nabi Muhammad. Dia turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Okey, jom kita tengok. Apa kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran? Okey, baik. Kita tengok iaitu nama kitab. Antara kitab yang pertama yang turun ialah nama dia adalah Kitab Zabur. Kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Diturunkan kepada Nabi Daud. Di dalam bahasa Qibti. Bahasa dalam kitab tu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab macam yang kita duk belajar dalam Al-Quran tu kan. Bukan. Dia bahasa Qibti. Bahasa Qibti ni bahasa dekat tempat tu. Penduduk tempat tu. Dia guna bahasa Qibti. Macam mana bentuk dia? Itu Ustaz pun tak tahu. Kan? Sebab bahasa dia pelik lah. Kita pun tak faham. Kena belajar lah bahasa tu macam mana. Okey, apa yang ada dalam kitab Zabur tu? Waktu Nabi Daud terima tu. Okey, antara isi kandungan dia adalah petua, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Itu dia. Maksudnya, dalam kitab Zabur tu ada isi kandungan dia macam ni lah. Bab-bab ataupun tajuk-tajuk dia berkaitan dengan benda ni. Berkaitan dengan petua, doa, nasihat, macam tu. Okey, sebab Islam tak sampai lagi. Okey, kamu jangan keliru. Islam sampai waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi Muhammad bukan Islam. Okey, tapi depa menerima kitab-kitab. Kitab-kitab ni tak cakap pasal Islam pun. Okey, tapi dia disebut pasal nabi-nabi. Kita akan tengok nanti. Okey, kitab yang kedua iaitu kitab Taurat. Kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Okey, diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Ada apa dalam kitab Taurat tu? Baik. Dalam kitab Taurat tu ada syariat akidah yang benar. Dia tunjuk syariat akidah yang benar dalam kitab tu. Lepas tu menyebut rasul terakhir. Okey, itu yang Ustaz cakap ni. Dalam kitab Taurat dia dah disebut dah pasal Nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang terakhir? Inilah Nabi Muhammad. Dia dah sebut dah. Akan keluar, akan muncul. Seorang Nabi namanya Muhammad Abdullah. Dalam kitab Taurat dah disebut. Kan? Waktu tu Islam tak ada lagi waktu ni. Waktu ni mereka beramal dengan agama yang lurus. Orang panggil Hanif. Agama yang lurus waktu ni. Waktu ni Islam tak ada. Tapi mereka mungkin orang apa? Mereka taklah semayang, tak adalah semayang, tapi mereka mengamalkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik tu maksudnya apa? Maksudnya tidak menipu kan? Tidak membuli, tidak membunuh orang, membantu sesama sendiri. Itu adalah zaman sebelum agama Islam. Untuk orang-orang yang mengikut kitab-kitab Taurat ni. Sebab dalam kitab Taurat ni ajaran dia bagus. Begitu juga dalam kitab Zabur. Ajaran dia pun ajaran yang bagus-bagus. Dia suruh buat benda-benda elok. Bukan dia suruh buat benda tak elok. Lepas tu, lepas dah kitab Zabur, kitab Taurat, ada satu lagi kitab. Sebelum Al-Quran, iaitu adalah Injil. Kitab apa? Kitab Injil. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Bible. Orang Kristian pakai. Orang Kristian pakai sampai sekarang. Iaitu diturun kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang akan turun dekat akhir zaman nanti Nabi Isa lah. Sebab Nabi Isa ni dia tak wafat lagi. Allah angkat dia ke langit. Allah angkat dia ke langit, dia tak turun lagi. Dia akan turun waktu akhir zaman nanti sebab dia nak bunuh Dajjal. Itu kita cerita bab lain. Itu kita cerita lain pasal peristiwa akhir zaman. So Nabi Isa ni belum wafat lagi macam nabi-nabi yang atas. Nabi-nabi yang lain ni semua dah wafat, dah meninggal dunia. Nabi Isa belum. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Maksudnya, tiga-tiga kitab ni, Zabur, Taurat, Injil, semua bahasa yang lain.
Okey, macam Injil lagi dalam bahasa Syriani. Okey, ada apa dalam tu? Dalam kitab Injil diterang pasal wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali menyebut Rasul terakhir. Okey, manusia kembali. Tapi dalam kitab Injil ni pun dah disebut dah. Okey, nampak tak? Dalam kitab Injil ni pun dia dah sebut dah pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Dah sebut dah dalam kitab tu. Kan? Dan dalam kitab Injil ni juga dia sebut pasal wahyu-wahyu Allah. Dia mengajar manusia supaya jadi baik, supaya jangan buli, supaya jangan berbunuhan, jangan apa tu, membunuh wanita, jaga sesama kita dalam tu. Kan? Dan akhir sekali, okey, diturunkan Al-Quran. Okey, diturunkan Al-Quran. Okey, diturunkan Al-Quran. Bila diturunkan Al-Quran, maka diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena tengok balik yang kita belajar sirah tu kan. Sirahnya wahyu, turunnya wahyu di Gua Hira. Inilah. Okey, turun kepada Muhammad dalam bahasa apa? Yang kita dah mengaji itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam bahasa Arab. Okey, ada berapa surah dalam Al-Quran ni? Kita kena tahu ada 114 surah. Berapa juzuk? 30 juzuk. Okay, setiap juzuk tu ada 20 muka surat. Okay, ada 114 surah, ada 30 juzuk. Okay, dan ada apa dalam Al-Quran ni? Al-Quran ni dalam dia ada panduan sepanjang zaman. Daripada dalam tu ada disentuh akidah, ibadah, akhlak, lain-lain. Okay, lepas tu diturunkan di Mekah dan di Madinah. Apa yang diturunkan ni? Ayat. Okay, ayat-ayat Al-Quran ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Okey, Ustaz, kenapa dia ada turun kat Mekah, Madinah? Okey, dia turun dekat dua-dua negara Madinah sebab dia ikut sebab. Okey, asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul tu? Maksudnya ayat Al-Quran ni Allah tak turunkan saja-saja. Tapi Allah turunkan bersebab. Ada yang turun disebabkan peristiwa gini-gini. Ada diturunkan sebabkan peristiwa gini-gini. Contoh peristiwa pasal masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, dia tipu dalam timbangan jual beli. Maksudnya waktu depa jual beli berurusan, depa jual kurma contoh, okey, depa timbang dekat kurma tu depa jual harga lain. Contoh depa timbang kurma harga 10 gram. Tapi depa kata ini harga 20 gram. Nampak tak? Menipu kan? Orang yang penjual tu pun beli je. Ikut je. Padahal kena tipu. So Allah turunkan satu ayat Quran. Ustaz tak ingat ayat surah apa? Surah Baqarah kot. Okay, Allah tegur balik. Allah tegur balik masyarakat Arab Jahiliyah. Okay, iaitu masyarakat yang hidup sama zaman dengan Nabi Muhammad SAW untuk perbetulkan. Jangan buat benda tu. Benda tu berdosa besar. Tak boleh tipu-tipu. Kalau kurma tu kamu beli 10 gram, jual 10 gram lah. Jangan timbang 10 gram. Jangan timbang 10 gram. Lepas tu bila orang tu nak balik lah, kamu pergi jual kat dia 5 gram. So kamu dah merugikan dia 5 gram. Kamu untung. Kan? So jangan buat macam tu. So benda ni ada di dalam Al-Quran. So bila mana Al-Quran turun, so terpakai lagi tak kitab ni? Zabur, Taurat, Injil. Pakai lagi tak? Tak pakai dah. Okay, sebab dalam Al-Quran ni Allah dah firman, Allah kata bila turunnya Al-Quran, okay, maka kitab Zabur, Taurat, Injil ni dah tak pakai dah. Sebab apa? Al-Quran ni pelengkap. Al-Quran ni pelengkap. Tak payah pakai dah. Injil, Taurat, Zabur tak payah pakai dah. Satu lagi kitab-kitab ni pun kita tak tahu ada lagi ke tak. Memang dah tak ada lah ni zaman beribu-ribu tahun. Bayangkan. Al-Quran ni pun turun 1400 tahun yang lalu. Cuba kamu kira. Tahun ni 2021 kan. Cuba kira. 1400 tahun yang lalu. Okay. Tapi jangan masih ikut kalender hijrah lah. Okay, 1400 tahun hijrah yang lalu. Maksudnya Al-Quran pun dah lama. Apatah lagi dengan Injil kan. Apatah lagi dengan kitab Taurat. Apatah lagi dengan kitab Zabur. Berapa lama ni? Kan? Berapa lama ni? Dah terlalu lama sangat. Berpuluh ribu tahun yang lalu. Kitab-kitab ni. Tapi bila Al-Quran turun, bayangkan Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Sampai ke sekarang, kita masih guna Al-Quran yang sama. Tulisan yang sama. Ayat yang sama. Sikit pun tak berubah. Sebab apa? Sebab Allah dah janji. Allah janji dalam Al-Quran, Allah akan jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Allah janji.
So tak ada siapa pun boleh tipu. Orang kafir, orang putih, orang jahat, orientalis. Orientalis ni satu satu bangsa orang putih yang kerja dia nak hancurkan orang Islam. Tapi sampai ke sekarang seorang pun tak berjaya. Okay, sebab Allah dah janji Allah akan jaga Al-Quran sehingga hari kiamat, sehingga akhir zaman. So yang kamu baca kan, ustaz baca, mak ayah kamu baca, semua okey je kan. Tak ada pun ayat yang kena cabut, tak ada pun ayat yang tertinggal ataupun tersilap tulis, tak ada. Allah janji Allah jaga Al-Quran. So kamu pun kena jagalah Al-Quran. Okay? So Al-Quran ni adalah panduan kita. Panduan kita untuk akhir zaman. Al-Quran ni adalah segala-galanya. Nak jadi doktor, nak jadi saintis, nak jadi peguam, nak jadi ustaz, nak jadi apa pun, semua kena rujuk Al-Quran. Okay? Al-Quran adalah buku ataupun kitab yang paling mulia sekali di dalam dunia ni. Tak ada apa buku pun yang paling hebat, paling mulia dalam dunia ni kecuali Al-Quran. Okay? Itu dia. Baik. Okay, kita tengok kelebihan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Itu semua kita dah tahu dah kan? Mukjizat terbesar lah. Okay? Isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Maksudnya takkan ada orang boleh seleweng, orang boleh tipu. Allah dah janjikan tadi yang Ustaz dah sebut. Al-Quran memansuhkan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya bila Al-Quran turun, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kita tak pakai dah. Cukup dengan Al-Quran tu. Syariat di dalam Al-Quran syumul. Syumulnya apa? Lengkap. Okay? Sesuai untuk semua manusia di alam ini. Sesuai untuk, tak kisahlah dia Cina ke, di India ke, dia orang putih ke, dia negro ke, dia orang Afrika ke, dia orang Taiwan ke, dia orang Hong Kong ke. Asalkan dia masuk di Islam, dia akan guna Al-Quran. Sama ada untuk baca ataupun untuk sebagai lifestyle, the way of life, panduan hidup dia. Itu Al-Quran. Tak kisah bangsa apa pun, tak kisah agama apa pun dalam dunia ni, semua guna Al-Quran. Sebab tu kalau kamu tahu, Al-Quran diterjemahkan dalam beratus-ratus bahasa. Bayangkan. Beratus-ratus bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Hokkien, Cantonese, bahasa Mandarin. Macam-macam jenis bahasa Al-Quran. Okay? Bukan dia terjemah ayat tu tak. Ayat Al-Quran tetap bahasa Arab. Tapi dia terjemah, apa dia? Terjemahan. Kan? Maksud tu. Ayat tetap Al-Quran. Tapi maksud tu. Dia guna bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Tamil, Hokkien, Cantonese, Hindustan, macam-macam bahasa. Okay? Nak kata hebat. Hebat tak hebatnya Al-Quran ni. Baik. Al-Quran menjadi penawar dan ubat daripada penyakit. So kita banyak baca Al-Quran. Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Ni memang betul lah. Okay? Satu dunia pakai Al-Quran. Tak kisah tempat mana pun. Okay? Semua pakai Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diguna pakai sepanjang masa di seluruh dunia. Dan akan menjadi bahasa syurga. Memang pun dekat syurga nanti kita pakai bahasa Arab. Tapi ustaz, saya tak faham bahasa Arab. Tak apa. Kamu masuk je syurga nanti kamu automatik tahu. Kan? Kamu automatik tahu bahasa syurga, bahasa Arab tu. Okay? Gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Kan? So orang-orang yang hebat sajak, hebat syair pun, mereka nak buat syair, mereka nak buat sajak dalam bahasa Arab pun tak reti. Sebab mereka pun kalah dengan ayat Al-Quran. Sangat-sangat hebat. Kan? Itu kehebatan Al-Quran. Apa faedah kita beriman dengan kitab Allah ni? Okay? Apa faedah kita beriman? Apa beriman ni? Maksudnya percaya. Apa faedah kita percaya dengan kitab Al-Quran ni? Nombor 1. Okay? Patuh kepada perintah Allah. Takut untuk melakukan kejahatan. Bila kita yakin dengan kitab, bila kita yakin dengan Al-Quran, kita takut nak buat kejahatan. Sentiasa berada dalam lindungan Allah. Allah jaga kita. Allah lindung kita. Suka membuat amal kebajikan. Kan? Rajin usaha. Sentiasa ingin memajukan diri. Boleh menjadi syafaat semasa di mahsyar kelak. Syafaat ni apa? Boleh menjadi syafaat ni pertolongan. Semasa di padang mahsyar lah nanti. Tempat kamu, mak ayah kamu, opak, nenek, ustaz sekali. Tempat kita berhimpun nanti. Okay? Lepas hari kiamat, kita semua akan berhimpun dekat satu padang. Apa nama padang tu? Padang mahsyar. Ustaz, kat padang mahsyar kat mana? Entah. Tak tahu kat mana. Okay?
kat dunia ni ke, kat tempat lain ke, sama-sama kita tunggu. Okay, lepas kiamat nanti. Baik, itu adalah faedah kita beriman dengan Al-Quran. So itu saja untuk hari ini. Okay, pelajaran kita tentang kitab-kitab. Bermula kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan akhir sekali pelengkap untuk semua kitab tu adalah kitab Al-Quran. Okay, bila Al-Quran turun, yang lain tu kita tak pakai dah lah. Sebab Al-Quran tu dah lengkap dah. Sebab tu jaga Al-Quran baik. So Ustaz rasa setakat itu saja. Okay, jangan lupa buat latihan yang Ustaz ada bagi. Okay, buat dalam buku tulis. Okay, buat buku tulis barulah. Okay, pastikan ada buku tulis akidah. Okay, tulis betul-betul depan tu. Dekat buku depan kan tulis akidah. Dengan nama kamu lah. Tahun berapa? 3A ke 3B. Boleh? So nanti simpan. Okay, dah buat tu. Jaga elok. Nanti ada masa kita akan buat hari collection lah. Kita akan buat hari kutipan buku. Okay. Kamu buat je, lepas tu simpanlah baik-baik. Nanti kita akan semak sama-sama. So, saya harap bermanfaat pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.